untuk setelah mereka membuat siaran dalam beberapa media tentang idea-idea dan pandangan mereka berdasarkan kepada survey mengenai behavior dan tahap kefahaman rakyat Malaysia terhadap inflasi dan juga beberapa cabaran yang berkaitan dengan inflasi. Jadi mesyuarat hari ini mengambil masa yang agak panjang untuk mendengar temuan-temuan yang telah dilakukan oleh Ipsos Sdn Bhd dan juga meneliti syur-syur jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang. Apa yang nak saya sebutkan di sini, kita sedar jawatan kuasa kita ini sangat-sangat mencabar tugasnya, dan kita tahu kita perlu meningkatkan keberkesanan jawatan kuasa secara berterusan. Malah tadi di awalan mesyuarat saya telah meminta dan menarik perhatian jawatan kuasa tentang cabaran kehadapan yang lebih rumit lagi tentang keadaan inflasi dijangka secara global. Cabaran inflasi ini memang akan terus menghantui kebanyakan negara-negara, termasuk negara-negara rakan dagang kita, yang memberikan implikasi secara langsung kepada kita. Jadi tugas jawatan kuasa ini tidak bolehlah semata-mata terikat dengan soal kenaikan harga barangan tertentu yang bersifat jangka pendek. Kita perlu melihat dan membuat beberapa kajian-kajian yang lebih mendalam untuk kita memahami trend yang sedang berlaku dan untuk kita melihat kepada dasar-dasar yang telah yang ditetapkan oleh pelbagai agensi bagi memastikan keadaan inflasi terkawal. Jadi saya tidak dapat nak memberikan perincian tentang syur-syur yang dikemukakan oleh Ipsos tadi. Memadai dengan saya menyatakan tiap-tiap syur itu akan disusuli oleh urustia untuk mengambil tindakan-tindakan lanjut di mana bersesuaian. Sebagai contoh, antara yang dicadangkan untuk kita melihat semula kepada kaedah rantaian bekalan makanan dan pengedarannya untuk mempunyai pusat-pusat one stop yang lebih efisien, yang lebih integrated, yang lebih orang kata mengurangkan kemungkinan kenaikan harga yang tidak diperlukan. Juga pengesyuran supaya kita melihat kepada sumber-sumber negara alternatif bagi barangan-barangan yang kita import. Sebagai contoh, kalau kita banyak mengimport katakanlah ayam daripada sumber tertentu, daripada negara tertentu, kita harus mula melihat kepada negara-negara yang lain juga sebagai alternatif untuk mengurangkan kos barangan yang kita import. Seperti mana kita tahu, produk makanan kita sekarang import masuk meningkat kepada lebih kurang 62%, seperti daging, sayur, ikan dan sebagainya. Jadi tumpuan perbincangan hari ini banyak pada perkara-perkara tersebut yang detailnya belum boleh kita announce kerana kerajaan belum membuat apa-apa decision yang khusus tentang perakuan-perakuan itu. Urustia akan membuat susulan-susulannya. Kita juga mengambil maklum tentang progres kemajuan jualan murah keluarga Malaysia, seperti mana yang saya umumkan dalam mesyuarat yang lalu. Menjelang pertengahan September, kita mahu melihat pelaksanaan 100% di 639 kawasan-kawasan. Ternyata kita belum mencapai tahap tersebut. Sehingga sekarang ini telah meningkat banyak, iaitu sejumlah 454 pusat-pusat jualan murah keluarga Malaysia yang telah terlaksana, dan menjelang hujung minggu ini jumlah ini akan meningkat lagi. Bermakna pada minggu ini telah naik kepada tahap 71%, dan kita harap usaha perlu dilipat gandakan, terutama sekali di beberapa negeri yang agak perlahan pelaksanaannya. Ini termasuklah di Pulau Pinang, di Negeri Sembilan, dan beberapa kawasan tertentu di negeri Sarawak, yang kita harap dapat dipertingkatkan lagi peningkatan jumlah pusat-pusat jualan murah keluarga Malaysia.
Pada masa yang sama, pada 10 hari bulan Oktober, sebaik saja universiti dibuka semula untuk sesi semester yang baru, KUSKOP akan mula melancarkan jualan murah keluarga Malaysia at campus, dan pelancaran resmi akan dibuat pada 10 hari bulan Oktober di Universiti Kebangsaan Malaysia, dan jualan-jualan yang sama serentak akan juga diadakan di kampus-kampus yang lain, 20 kampus yang lain, dengan koperasi-koperasi yang sedia wujud di universiti berkenaan telah pun dikenal pasti oleh KUSKOP untuk melaksanakan tanggungjawab ini. Semalam sewaktu saya mengunjungi satu premis ataupun supermarket yang menjalankan jualan di Sabah, ada beberapa perkara yang pada pemerhatian saya dan saya maklumkan dalam mesyuarat kita minta untuk diperbaiki, iaitu pertamanya adalah soal pemakluman kepada rakyat dan orang ramai melalui saluran-saluran berita tempatan, radio stesen tempatan, hendaklah memaklumkan kepada orang ramai di manakah premis yang mengadakan jualan murah keluarga Malaysia, apakah barang-barang yang ditawarkan dan peratusan pemotongan yang dilakukan, dan bilakah tarikh-tarikh jualan tersebut dilaksanakan. Ini bagi memastikan rakyat, terutamanya golongan bawah, golongan berpendapatan rendah, mendapat pemakluman dan dapat menggunakan sepenuhnya manfaat jualan murah yang diadakan di kawasan-kawasan yang berkenaan. Visibility dari segi memaparkan label-label, kita harap semua kedai-kedai yang 600 lebih kedai-kedai seluruh negara hendaklah memaparkan dengan terang dan jelas produk-produk dan label-label dengan piawaian-piawaian yang tertentu yang ditetapkan oleh KPNG HEP, dan juga dengan kita telah memilih logo-logo yang tertentu, dan caption yang tertentu, corak warna yang tertentu. Saya harap itu dapat distandardizekan supaya dia lebih efektif daripada sudut branding dan marketing program yang kita jalankan ini. Walaupun nampak kecil, tapi sebenarnya dia adalah penting daripada sudut pemasaran dan juga daripada sudut branding itu sendiri. Berkaitan dengan beberapa polemik yang dibangkitkan tentang keresahan kerana kejatuhan nilai ringgit dan sebagainya, kita pada hari ini telah diberikan pembentangan dan penjelasan lebih lanjut oleh Bank Negara Malaysia kepada jawatan kuasa, dan pihak Bank Negara Malaysia juga turut memberikan beberapa nasihat dan garis panduan tentang fakta-fakta yang tertentu yang kemungkinan tidak begitu sampai kepada khalayak publik. Sebagai contoh, keresahan tentang penurunan harga nilai ringgit sebenarnya itu terhad kepada nilai ringgit berbanding dengan nilai mata wang yang tertentu, khususnya US dollar dan dolar Singapura. Sebenarnya kalau dilihat secara lebih menyeluruh, nilai ringgit berbanding dengan mata wang negara-negara dagang yang tertentu, nilai ringgit juga turut mengukuh dengan mata wang yang tertentu. Sebagai contoh, nilai ringgit berbanding dengan Japanese yen mengukuh sebanyak 15.5%. Nilai ringgit berbanding pound sterling mengukuh 8.2%. Nilai ringgit berbanding dengan Korea won 7.3%, dan nilai ringgit berbanding dengan euro mengukuh sebanyak 4.4%. Cuma bila dilihat dengan berbanding dengan US dollar, kita melemah kira-kira 7%, dengan dolar Singapura kira-kira 3.9%. Jadi bagi yang benar-benar memahami, bolehlah melihat daripada keseluruhan nilai mata wang, prestasi kita adalah baik dari segi itu. Tapi bila berbanding dengan soal dolar Amerika, itu ada perkara-perkara yang fundamental yang diteliti oleh Bank Negara sepanjang masa, dan kita juga perlu membuat adjustment yang tertentu, dan ini termasuklah mengawal selia kadar
kenaikan OPR. Dan kita perlu terangkan sekali lagi, ya, 2 tahun yang lalu kadar OPR kita berada pada 3.5, 3.25, ya. Dan kerana kelembapan ekonomi sewaktu PKP, dianya telah diturunkan kepada tahap paling rendah dalam sejarah, kepada 1.75. Jadi di negara-negara tertentu selepas PKP, kerana mereka mengalami tekanan inflasi yang tinggi, mereka mengambil langkah yang lebih drastik, menaikkan kadar dengan lonjakan yang tinggi sampai 0.5, 0.75 dan sebagainya, ya. Itu satu kaedah. Tapi di negara kita, proses memulihkan semula OPR kepada tahap yang lebih stabil seperti mana sebelum pada COVID itu dibuat secara gradual, kenaikan 0.25 mata daripada 1.75 sekarang dah sampai ke berapa 2.5, ya. Jadi ini kaedah yang berbeza-beza digunakan oleh agensi yang mengawal polisi monetary negara. Dia tidak diputuskan oleh jawatan kuasa jihad, dia tidak diputuskan oleh kabinet, dia diputuskan oleh pakar-pakar, terutama sekali ahli-ahli jawatan kuasa dasar monetary yang ditadbirkan di bawah Akta Bank Negara, di bawah Bank Negara. Kita tahu Bank Negara Malaysia mempunyai rekod yang cemerlang dalam menguruskan ekonomi negara. Kita tidak perlu merasa sangsi atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh jawatan kuasa monetary yang bersidang setiap 3 bulan, kalau tidak salah saya, setiap kuarter. Mereka melihat kepada keseluruhan senario untuk memastikan negara kita mempunyai dasar monetary yang baik. Pada masa yang sama, MOF juga perlu akan terus mengadakan dasar-dasar fiskal, terutamanya bila ada pembentangan belanjawan dan sebagainya. Jadi kesemuanya ini diteliti oleh kerajaan dengan begitu rapi sekali dan akan terus dipantau secara keseluruhannya. Dan banyak lagi tindakan-tindakan lain selain daripada kawalan dasar monetary dan dasar fiskal, banyak lagi perkara-perkara lain yang perlu kita tingkatkan. Sebagai contoh, kalau kita terus kebergantungan kepada import dan dengan menggunakan tukaran dolar Amerika yang biasanya trading dilakukan dalam dolar Amerika, maka negara kita akan menjadi terus vulnerable kepada apa yang berlaku di luar negara ataupun yang berlaku melalui proses trading. Maka apakah langkah dalam negara yang boleh dilakukan? Jawatan kuasa tadi berbincang beberapa option, termasuk soal meningkatkan pengeluaran produk makanan dalam negara, ataupun mencari sumber alternatif negara-negara di mana kita mengimport produk-produk barangan dan sebagainya. Dan ini memerlukan tindakan berbagai-bagai agensi. Jadi ini kita harap kita akan dapat deep dive perkara ini, jawatan kuasa, bila ada keizinan masa, untuk melihat apakah yang perlu dilakukan secara spesifik oleh beberapa kementerian, terutama kementerian yang menganggotai jawatan kuasa kita ini sendiri, untuk kita terus memperbaiki keadaan kawalan terhadap inflasi dalam negara kita. Jadi itulah antara beberapa perkara yang dibincangkan tadi dalam mesyuarat pada hari ini. Kita ingin menegaskan, walaupun ada polemik yang mempertikaikan soal kewajaran kewujudan jawatan kuasa ini dan sebagainya, saya ingin menegaskan lagi bahawasanya jawatan kuasa ini bukan diwujudkan secara ad hoc, ya, kerana dia merupakan jawatan kuasa berasaskan satu kertas jemaah menteri yang disediakan oleh pihak EPU, dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri yang menjaga hal ehwal ekonomi, dan dibincangkan dalam mesyuarat jemaah menteri, dan bersetuju beberapa menteri menggemblengkan tenaga. Jadi komitmen kita akan kita teruskan, kerana kita tahu ini bukan satu isu yang mudah, dan kita tidak boleh orang kata passing the buck, ataupun kita orang kata nak tolak-tolak bola ke sana sini. Kabinet mengambil pendekatan hold the bull by the horn dan juga micromanage setiap permasalahan rakyat dan tidak membiarkan begitu saja. Jadi bila perlu ada jawatan kuasa, bila perlu ada interministerial orang kata cooperation,
maka kita perlu bekerja sebagai satu pasukan dan tak boleh masing-masing bekerja di dalam silo masing-masing. Pendekatan ini akan diteruskan. Sejauh mana kita berkesan ataupun tidak itu kita akan melihat berdasarkan kepada hasilnya. Tapi adalah tidak wajar seperti mana salah seorang ahli parlimen yang membuat telahan kerana OPR dinaikkan 0.25 mata, therefore jawatankuasa ini gagal. Perkara tidak semudah itu dan itu terlalu dangkal punya cara penilaian terhadap pengurusan ekonomi negara. Okey. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.